Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendedahan dan pembongkaran skandal politik seks yang paling menjijikkan dalam sejarah politik Malaysia. Awas. Jangan tonton dan jangan dengar video pendedahan eksklusif ini, kerana ia bakal mengguncang percaturan kuasa Malaysia. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, sudah tiba masanya di hari Jumaat yang mulia ini, kita sama-sama membongkarkan semula skandal politik seks yang cukup mengerikan melibatkan seorang ahli Parlimen Parti Perikatan yang juga merupakan bekas menteri. Berkata-kata di Parlimen merapu meripik meraban tanpa dia sedari. Telanjang bulat diketawakan oleh 33 juta rakyat Kelmarin. Pakcik-makcik Otok Arung yang dirahmati Allah. Pada awalnya, skandal politik seks yang menjadi kes jenayah berprofil tinggi dalam Mahkamah Malaysia melibatkan ahli Parlimen Perikatan itu tidak kantoi, tetapi disebabkan politikus VIP itu bercakap pasal kes DNA politikus sebelah kerajaan, maka akhirnya ahli Parlimen Perikatan di Blok Pembangkang kena smackdown, dapat tamparan maut oleh ahli Parlimen Kerajaan. Kena ketuk kepala ahli Parlimen Parti Perikatan Nasional. Oi YB, you pun ada kes mencabul anak gadis bawah umur 18 tahun. Kes mahkamah you pun DNA. Apa cerita? Di sinilah bermulanya kantoi seorang ahli Parlimen yang sangat popular, seorang bekas menteri yang sangat famous, seorang ahli Parlimen Pembangkang yang terlampau dupang menelanjangkan dan membogilkan diri sendiri tentang skandal politik seksnya Kelmarin di Dewan Rakyat. Wahai YB yang sedang tengok video skandal politik seks ini, saya tahu anda sedang menonton video bahaya ini. Amaran terakhir YB, lain kali kalau berbahas dan berdebat di Parlimen tu, bawa cermin. Disebabkan YB tak bawa cermin ke Parlimen, lupa nak tengok muka sendiri, lupa nak tengok keburukan dan keaiban sendiri. Tengok paku dulang, paku serpih. Mengata orang, rupa-rupanya YB yang lebih sebab kantoi mencabul anak orang bawah umur. Nak tahu cerita panas ni? Marilah saya pendekkan cerita, ya? Pakcik-makcik Otok Arung. Pertama, viral dan heboh di media sosial. Seorang remaja berumur 15 tahun, berjantina perempuan, didakwa telah dicabul oleh seorang bekas menteri. Kerajaan Malaysia menerima maklumat mengenai satu laporan polis rasmi yang dibuat oleh seorang kanak-kanak perempuan berusia 15 tahun bahawa dia telah dicabul oleh seorang ahli Parlimen yang juga seorang bekas menteri.
Pelik, sangat pelik. Ini kes tidak pula dibahaskan oleh blok pembangkang yang berstatus DNAA itu. Ialah bagi perikatan mencabul kanak-kanak bawah umur ni halal bihalal, tak haram tak berdosa. Makan babi saja haram. Nak cabul, nak rogol kanak-kanak perempuan bawah umur 15 tahun ya. Pakcik YB, buat laporan polis atas nama kamu. Teka-teki, teka-tekuk. Cuba pakcik-makcik Otok Arung komen dekat bawah video YouTube ni. Siapa nama ahli parlimen perikatan itu? Pada awalnya kan kita malas nak sembang skandal politik seks yang memuntahkan ni. Tetapi kita kena sampaikan dakwah Islamiah supaya menjadi pengajaran, menjadi ibrah. Supaya ahli parlimen tu beli cermin lepas ni, sebelum dia mengatar kes mahkamah orang lain sampai dia lupa kes cabul dia dalam mahkamah Malaysia. Pakcik-makcik Otok Arung yang bijaksana, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung cerita panas ni. Menerusi beberapa maklumat sulit yang sudah bocor dalam agensi penguatkuasa undang-undang dan mahkamah, kanak-kanak perempuan itu membuat laporan polis di Kanga Perlis. Mengaku dia telah dicabul oleh seorang ahli parlimen yang juga bekas menteri pada 21 Oktober 2018. Kanak-kanak perempuan yang menjadi mangsa ahli parlimen itu berumur 15 tahun dipercayai dicabul dalam kenderaan ahli parlimen itu dan laporan polis dibuat pada 21 Oktober 2018. Jam 2 pagi. Kesian kanak-kanak perempuan tu. Jam 2 pagi tengah-tengah malam buta. Selepas dia kena cabul tu, terus dia buat laporan polis. Betul kan? Ahli parlimen parti perikatan? Kalau tak boleh jawab, maksudnya skandal politik seks inilah punca segala punca. Kalah parti perikatan dalam PRK di Johor baru-baru ini. Ahli politik itu dianggap sebagai VVIP. Dan gambar kanak-kanak perempuan itu sudah viral di semua platform media sosial. Budak-budak perempuan masih kanak-kanak, 15 tahun, pakcik-makcik Otok Arung. Cuba kau bayangkan, ahli parlimen tu tua bangka, dah ada cucu. Tapi nafsu macam binatang, rupa-rupanya spesies. Pedophile. Orang gila yang ketagih nak rogol lubang kanak-kanak perempuan. Astagfirullah. Selepas kanak-kanak perempuan itu membuat laporan polis, tiba-tiba
Perempuan itu diugut untuk tarik balik laporan polis. Media-media dan pihak polis mengesahkan perkara itu. Walaupun laporan itu ditarik balik, siasatan terhadap VVIP itu tetap diteruskan, tidak didiamkan, malah ia adalah punca ahli Parlimen Perikatan tu kantoi mencabul kanak-kanak bawah umur. Rasakan. Pendek cerita. Kanak-kanak perempuan itu mengaku dia dibawa masuk ke dalam kereta ahli Parlimen Perikatan dan bekas menteri selama lebih kurang 20 minit. Mangsa mengaku bekas menteri tersebut telah memegang tangannya dan meraba bahagian belakang badannya. Aduhai, bikin malu. 33 juta rakyat mengikuti skandal politik seks ini. Dan akhirnya, kes itu dibuka dalam mahkamah. Anda mahu dengar cerita yang lebih panas? Pastikan tidak ada yang koyak dan berdarah bernanah lubang telinga, ya. Cuba komen macam-macam PAS dan perikatan yang amat saya hormati. Siapa nama ahli parlimen dalam parti perikatan? Kes mahkamah dia berstatus DNAAA. Skandal politik seks jenayah berprofil tinggi. Komen sekarang. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah 600 bilion ringgit. Pak Cik Mak Cik Otok Arum. Akhirnya, klimaks cerita skandal politik seks. Nama ahli parlimen itu diumumkan dalam mahkamah. Bukan saya yang umumkan, mahkamah yang umumkan. Anda nak dengar? Dengar baik-baik. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kassim, diheret dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia secara rasmi kerana didakwa mencabul seorang remaja perempuan bawah umur pada Oktober 2018 yang lalu. Semasa pendakwaan kes kali pertama, Syahidan Kassim tidak hadir dan lari dari mahkamah. Apa yang berlaku selepas itu?
Hakim keluarkan waran tangkap kerana Syahidan Kasim tidak hadir pendakwaan jenayah berprofil tinggi. Mahkamah Session Kanga mengeluarkan waran tangkap terhadap Ahli Parlimen Datuk Seri Syahidan Kasim kerana gagal hadir untuk menghadapi pertuduhan kes jenayah berprofil tinggi iaitu kes mencabul seorang gadis bawah umur. Waran tangkap itu dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Session Johari Abu Hassan susulan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nordin Ismail. Peguam Syahidan Kasim mengaku Ahli Parlimen Perikatan itu berada di luar negara. Maka bagi pihak pendakwaan dan mahkamah, waran tangkap perlu dikeluarkan untuk mewajibkan Syahidan Kasim hadir ke dalam mahkamah. Selepas waran tangkap dikeluarkan, tiga kali Syahidan Kasim gagal hadir di mahkamah untuk proseding pengurusan kes dakwaan mencabul seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim akhirnya hadir buat pusingan keempat. 3 kali tak hadir, kali keempat baru dia hadir di Mahkamah Session Kanga, Perlis. Syahidan Kasim yang ditemani isteri dan anaknya telah mendengar proseding pendakwaan dan menetapkan tarikh perbicaraan mahkamah. Hakim Ainul Syahri Muhammad menetapkan 18 dan 19 Mac 2019 sebagai tarikh perbicaraan. Pada 12 November, Syahidan Kasim didakwa atas pertuduhan melakukan amang seksual dengan menyentuh tangan hingga ke bahu seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Perlakuan itu didakwa dilakukan dalam sebuah kereta di perkarangan Stadium Tuanku Syed Putra Kanga pada pukul 11.30 malam 20 Oktober lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan, Syahidan Kasim boleh dipenjara tidak melebihi 10 tahun serta sebatan. Plot twist. Syahidan Kasim sibuk pasal kes DNA Zahir Hamidi. Parti Perikatan, kenapa tak bentang usul tergempar? Kes Syahidan Kasim ni lebih besar daripada Zahir Hamidi. Ini cabul anak orang, kanak-kanak perempuan bawah umur 15 tahun. Kes DNA juga. Mahkamah Session memutuskan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim dilepas tanpa dibebaskan atas tuduhan mencabul seorang remaja perempuan bawah umur pada Oktober tahun 2018. Hakim Mahkamah Session membuat keputusan itu secara tertutup selepas mendengar keterangan 3 saksi termasuk mangsa. Ini dah start perbicaraan. Tengah-tengah
DNAAA. Kita hormati keputusan mahkamah. Cuma Syahidan Kasim ni, dia marah kes mahkamah orang, ditutup. Tapi dia tak marah pula kes mahkamah sendiri, kes rogol, kes cabul tu, gadis bawah umur, mencabul anak orang tu. Dia tak marah diri dia sendiri pula. Dia tak mengamuk dekat parlimen. Tolong jawab Syahidan Kasim. Boleh kita bahaskan hari Isnin minggu depan status DNAA kes mahkamah jenayah hang tu, mencabul wanita bawah umur. Sejak bila Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Islam bagi lesen halal untuk hang mencabul wanita bawah umur ni? Jawab, jangan tak jawab. Macam-macam pas perikatan. Kalau Syahidan tak boleh jawab, komen sekarang. Taubat. Bertaubat Syahidan Kasim. Macam-macam pas dan perikatan. Banyak betul dosa besar korang buat. Merompak, mencuri, jadi pengkhianat, jadi petualang. Apalagi? Ni, kes cabul anak orang pun berstatus DNAA. Kantoi lagi. Bagi bola tanggung lagi dekat parlimen. Habis Syahidan Kasim. Diketawakan oleh 33 juta rakyat. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook, dekat WhatsApp. Kantoi. Skandal politik seks hang Syahidan Kasim. Game is over. Sila letak jawatan sebagai ahli parlimen. Terima kasih.